Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar? Anda semua bersama dengan saya, Sisi Iman, dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, hari ini sebenarnya kita bersiaran secara langsung dan rancangan Road to Success sebenarnya kita akan bersama dengan guru-guru yang cukup berpengalaman yang akan berkongsikan tips maupun panduan kepada calon-calon SPM 2020. Tapi kita ambil SPM tahun ni lah 2021, betul tak? Dan Sisi sukalah untuk Sisi ingatkan kepada anda semua di mana kita sebenarnya belum bebas lagi dari wabak COVID-19. Jadi anda semua kalau nak keluar rumah tu kenalah patuh SOP, kena pakai pelitup muka dan elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan juga sembang dekat. Sembang-sembang hari ini Sisi nak jugalah kongsi kepada anda semua di mana memetik akhbar utusan Malaysia sesi persekolahan untuk SPM dan juga SVM akan tamat pada 9 Februari untuk memberikan peluang dan ruang kepada calon-calon SPM kita membuat persediaan. Dan hari ini Sisi rasakan mesti adik-adik di luar sana excited. Tak tahu agaknya hari ini sebenarnya subjek apa yang kita akan pelajari. Sisi nak bagi tahulah di mana hari ini kita akan mempelajari teknik untuk menjawab sains kertas 1. Tetapi agak-agaknya, siapakah gerangan guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan BT Profile Cikgu. Bukan calang-calang, orang kata bukan biasa-biasa. Cikgu kita hari ini, Guru Cemerlang ya. Assalamualaikum Cikgu. Sekarang ni Cikgu berada di sisi seorang Sisi Iman, Cikgu. Ya, Cikgu sihat? Bertuah rasanya hari ini. Bertuah Cikgu. Ya, Cikgu dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Kabarnya Cikgu dah mengajar selama 13 tahun, Cikgu? Ya, betul. 13 tahun. Daripada 13 tahun 2008. 2008. Ini sekolah pertama saya. Oh ya Cikgu, saya 2008 baru darjah 2 Cikgu. Kecil lagi, nampak tak? Muda lagi sebenarnya. Okey Cikgu, saya nak tanya jugalah macam untuk sains kertas 1 ni sebenarnya apa menariknya tentang kertas ni? Betul ke orang kata senang Cikgu? Betul, sains kertas 1 ni sangat senang. Okey, kita boleh skor dengan baik kalau kita tahu tekniknya. Okey, kita tahu teknik, kita boleh buat dengan baik, so kita akan dapat markah yang cemerlang. So, nanti saya akan kongsikan dengan murid-murid semua. Itu pendapat Cikgu. Tapi sekarang kita nak tahu jugalah pandangan-pandangan calon SPM kita. Jadi, jom kita saksikan. Ya. Ada orang tanya saya perbezaan antara kertas 1 dengan kertas 2 mana lagi mudah. Bagi saya kertas 1 lah mudah sebab yang pertama tidak perlu memikir lebih lama. Jawapan dah ada, cuma pilihlah. Yang kedua, kertas 1 ni lebih kepada logik akal. Saya suka subjek sains kertas 1 ni sebab dia senang. Lepas tu sebab soalan ni simple, kita cuma perlu tahu konsep soalan tu minta apa. Lepas tu sebab paper sains kertas 1 ni dia penyumbang markah terbesar dalam sains untuk kita lulus dan dapat A dalam subjek sains ni. Apa yang saya tahu tentang subjek sains kertas 1 adalah pertama dia mudah. Kedua, dia tak mengguna masa yang banyak untuk menjawab. Ketiga, kita baca je kita dah boleh faham soalan. Itu dia pandangan-pandangan calon SPM kita. Kalau tadi kita tengok Iqbal Hakim kata mudah. Confident Cikgu. Betul Cikgu? Betul lah Cikgu. Janji mudah. Tahu teknik, mesti boleh jawab dengan cemerlang. Dengan mudah saya.
Sisi rasa kan cikgu mesti dah berkobar-kobar hari ni nak saya kongsikan. betul bersemangat hari ni. Ya, teknik bersama dengan calon-calon SPM di luar sana dan rasanya adik-adik kita kat rumah tu pun dah bersedia dah dengan buku nota, dengan highlighter, dengan pen warna-warni kan. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berehat seketika. Kita nak ambil momentum cikgu. Boleh, tak ada masalah. Kita jumpa selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kembali menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baiklah, tadi masa break tu ada tak cuci tangan. Ingat, kita masih lagi belum bebas dari COVID-19. Jadi kena selalu sanitize tangan sebelum pegang pensel tu. Betul tak cikgu? Betul. Memang kena sanitize tangan. Tapi itulah dia. Orang kata cikgu dengan Sisi Iman je ke yang ada kat studio hari ni cikgu? Tak, hari ni ada kejutan kot. Wah, cikgu kata ada kejutan. Betul. Kita nak tunjukkan kejutan Yes, kepada adik-adik di luar sana, di mana kita akan ada anak-anak murid cikgu. Ya. Assalamualaikum. Hai semua. Hai semua. Hai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu dia. Okey. Kita ada 5 orang. Ya, Cikgu, ada kalau 5 cikgu orang. boleh kenalkan cikgu. Okey, yang di hujung sana sekali adalah Alia. Hai Alia. Hai, Alia. cikgu. Hai. Itu dia. Okey, Fikri. Fikri. Okey, Hai, Fikri. semuanya. Hai. Norisa. Hai. Okey, Hai, Inul. Wan Inul. Hai. Dan kita ada Khairah. Ada Khairul. Okey cikgu, Khairah. kalau cikgu dah bersedia, kita boleh mulakan cikgu. Okey. So, murid-murid semua di rumah dah bersedia? Okey. So, dan di talian pun dah sedia ya? Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Okey. Hari ini cikgu akan tunjukkan dia berkenaan dengan teknik menjawab soalan objektif kertas 1. Dan kodnya adalah 1511/1. Okey. Sudah sedia untuk kita mulakan kelas pada hari ini? Cikgu pasti semua murid-murid dah sedia. Kita pergi kepada, sebelum kita pergi kepada teknik, tips. Okey, cikgu nak tengok dulu hari ini pelajar-pelajar tahu tak bila jadual waktu peperiksaan bertulis SPM? Okey, jadual waktu peperiksaan bertulis SPM akan bermula pada 22 Februari hingga 25 hari bulan Mac 2021. Bukan 2020 ya. Okey, so tarikh untuk kertas 1 adalah pada hari Selasa 2 hari bulan Mac 2021. Betul, cikgu. Okey, dan waktunya adalah bermula pada 8 pagi hingga 9.15 pagi. Okey, dan kertas ini adalah berbentuk aneka pilihan. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Kita nak tengok apa format soalan sebenarnya. Agak-agak format soalan ni agak sukar ke kita nak faham? Tak. Mudah. Cikgu akan tunjukkan satu. Okey, kita tengok bilangan soalannya. Bilangan soalannya ada berapa? 50. Betul. Okey, dan pasti jumlah markahnya juga adalah 50. Okey, seterusnya kita tengok. Satu soalan membawa satu markah. Dah soalan ada 50, ada biar markahnya pun juga adalah 50 dan satu soalan membawa pada satu markah. Okey, tempoh peperiksaan adalah 1 jam 15 minit. Okey, so Sisi, berapa minit untuk satu soalan? Saya rasa macam 1 minit cikgu. 1 minit? Lebihlah sikit. 1 minit 30 saat. 1 minit 30 saat untuk satu soalan. Masa yang lebih tu kita gunakan untuk Betul. semak Kita cikgu. kena semak. Right? Bukan semua pelajar boleh jawab penuh 1 jam 15 minit. Betul. Untuk semua soalan. So masa yang lebih tu kita boleh semak. Betul, cikgu. Ya? Okey, kita tengok objektif aneka pilihan. Okey, pilihan jawapannya ada 4 jawapan. Okey, iaitu A, B, C dan D. Okey? 4 pilihan jawapan ini, kita akan pilih satu saja jawapan dia. Daripada 4, kita pilih satu. Kalau cikgu cakap, okey, pilih, dapat satu jawapan. Okey. Alright. So, kita tengok sikit kandungan bab tingkatan 4. Okey, apa sebenarnya ada kandungan bab dalam tingkatan 4 ni? Sebab mungkin dah lupa dah kot. Tingkatan 4 ni apa bab-bab yang ada. So, kita sebenarnya ada 8 bab. Okey, dan
soalan untuk 50 soalan itu daripada kertas 1, kita ada soalan 1 sampai 24 datangnya daripada tingkatan 4. Soalan 1 sampai soalan 24. Okey, kita tengok tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 kita ada soalan yang bermula daripada 25 sampai soalan 50. Okey. Juga ada 8 bab. So kalau total semua bab kita ada berapa? Kita ada 16 bab. Banyak ke Sisi 16 bab tu? Kalau dengar tu macam banyak, cikgu. Nak baca semua ke? Mestilah kena baca Memang semua. kena baca semua. Okey, kena baca semua bab tersebut. Okey, tapi kalau dengan teknik yang mudah, so pasti boleh jawab. Okey. So kita tengok grade. Ini idaman semua pelajar-pelajar nak dapat murid-murid nak dapat grade yang baik. Okey, kita tengok grade apa agaknya yang kita nak ya. Agak-agak Sisi nak grade apa? Mestilah cikgu. Saya pasti semua anak-anak murid cikgu pun nak dapat A+. Betul tak Ya. adik-adik? Betul itu nak dapat dia. A+. Alright, nak dapat A+. Okey, kita tengok. Kita kena tahu kita nak dapat A+ ni, kita kena tahu kita perlu dapat markah berapa. Kertas 1 berapa, kertas 2 berapa, grade apa yang kita nak. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, cikgu dah sediakan satu rumusan markah dan grade. Okey, kita tengok kat sini kita ada kertas 1. Okey, kertas 2 markah dan grade apa yang perlu kita dapat. Alright. So tengok kertas 1 kalau kita nak lulus, okey, kita nak lulus, kita boleh dapat kertas 1 markahnya 25 ataupun separuh daripada markah kertas 1. Tapi tu setakat lulus saja, cikgu. Lulus tak nak. Kita nak lagi cemerlang. Betul. Okey, sebab kalau kita dapat lagi cemerlang, markahnya lagi banyak kertas 1, so kita ada upaya untuk dapat markah grade yang lebih baik. Okey, kalau kita nak dapat saya ambil untuk A. Okey, kertas 1 kita dapat 42/50. Maksudnya 8 salah je, cikgu. 8 je salah. Kertas 2 54/70 dan markah yang kita akan dapat 80%. Dan grade-nya adalah A. Okey, nak lagi cemerlang? Mestilah, cikgu. Mesti nak lagi cemerlang kan? Mesti kita Okey, nak lagi cemerlang. semua orang idamkan yang ni. Betul-betul tak? Pelajar cikgu yang berada kat ni, anak murid cikgu ni. Mesti nak dapat A+ kan? A+, kertas 1, 45 ke atas per 50. Salah 5 je. Okey, dan kertas 2 63/70 dan markahnya 90%. Dan kita akan dapat grade A+. Semua nak dapat A+. Alright, cikgu yakin. Cikgu yakin semua murid-murid di rumah dan atas talian sekarang ini pun mungkin ada keinginan untuk dapat A+. Okey. Pasti ya. Ya, dan Sisi nak ingatkan juga kepada adik-adik kita kalau ada soalan yang nak diajukan, angkat tangan sahaja, okey? Alright. Sisi boleh tolong bantu ya. Ya. Okey. So kita teruskan. Okey, walau apa grade yang kita nak, kita mesti fokus. Kita fokus, kita tahu kita nak apa, berapa markah yang kita nak. Alright, dengan kita buat apa? Latih to be. Kita akan buat latih to be. Selepas ini kita akan buat latih to be, ya. Okey, cikgu. Okey, so kita tengok dulu. Sebenarnya untuk dapat grade yang kita nak tadi, kita mesti ada teknik. Okey, teknik yang baik, kita akan dapat markah yang baik dan markah jawapan yang lebih tepat. Okey, hari ini cikgu akan perkenalkan satu teknik. Namanya teknik GPS. Cikgu, teknik GPS ni kena guna telefon ke? Ya, mesti kan. Semua orang tahu GPS ini ingat guna kat telefon kan. Alright, sebenarnya GPS ini adalah garis untuk G, P adalah potong dan S adalah selesaikan. Selesaikan apa? Okey, selesaikan satu jawapan yang tepat. Okey, G itu adalah garis untuk maklumat pada soalan tadi. Kita baca soalan, kita garis maklumat apa yang dikendaki oleh soalan. Alright? Dan potong jawapan yang anda pasti salah. Ada 4 kan pilihan jawapan kan? Betul, A, B, C, D. Janganlah bagi semua jawapan. Macam mana kita nak dapat tahu satu jawapan yang betul? So, kita pilih hanya
Satu sahaja, cikgu. So pilih, dapat satu jawapan yang tepat. Cikgu ulang lagi sekali, cikgu, macam mana? Pilih, dapat satu jawapan yang tepat. Tapi kena ada teknik lah. Tak boleh main pilih ikut kita punya suka saja. So kita ada teknik. Kita akan tengok satu-satu macam mana teknik ini sebenarnya. Okey. Baiklah, cikgu. Alright. So cikgu akan perincikan sikit berkenaan dengan teknik GPS ni. Okey, takut nanti dia kata ada 3 je GPS je. Okey, so cikgu perincikan sikit. Alright? Boleh ya? Murid-murid cikgu semua boleh? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, teknik GPS Okey, yang pertama, gariskan maklumat yang penting pada soalan yang diberi. Alright, kita baca, kita faham dan kita gariskan pada maklumat yang penting. Alright, baca semua pilihan jawapan. Nak dapat jawapan, kita kena baca semua. Alright, kita ada berapa tadi? 4 pilihan jawapan. Itu A, B, C dan D. Alright, okey. Potong 2 pilihan jawapan yang anda pasti salah. Sebenarnya, soalan ni, jawapannya daripada 4 tu, ada pasti yang salah. Pasti. Mesti yang salah. 2 di antaranya ini memang nampak kesilapan pada soalan tersebut. So, bukan apa sebenarnya? Bukan kesilapan pada jawapan tu. Soalan itu tak kena dengan jawapan dia. Jawapan itu tak kena dengan soalan tu. Alright? So, kita boleh cari. Kita boleh potong dia. Dan kita akan tinggal lagi 2 pilihan jawapan yang terakhir. Okey, di sini yang berdebar-debar ni. 50-50 kan? Maknanya betul, salah. Betul, salah. Betul, cikgu. Alright. So, akhir sekali, kita akan potong yang kedua, yang terakhir dan kita akan dapat satu pilihan jawapan yang paling tepat, cikgu. Sebelum ni kalau kita jawab soalan objektif kan, bersusah payah nak dapat jawapannya terus. Baca tak dapat terus. Tapi sebenarnya kalau guna teknik ini, so yang terakhir itu sebenarnya jawapan dia. Maksudnya kita dah potong semua jawapan-jawapan yang salah. Jawapan yang tidak kena dengan soalan tadi, bukan jawapan yang salah. Maksud cikgu kat sini, jawapan yang tak kena dengan soalan tu tadi. Tak sesuai. So, kita potong dan kita tinggal satu. So, kita akan dapat jawapan yang paling tepat, cikgu. So, Sisi boleh faham tak? Betul, cikgu. Saya cikgu faham. harapkan sama. Adik-adik boleh faham tak? Boleh faham ya? Alright. Okay, semua masih lagi okey ya. Okey, cikgu. Sekarang ni kita dah tahu teknik GPS, cikgu. Tapi selepas ni kita akan buat latih tubi, betul? Yes. Latih tubi. Jadi tapi sebelum tu kita nak berehat dahulu. Jadi kita jumpa sebentar sahaja lagi di Road to Success SPM 2020. Okay. Jumpa lagi selepas ni. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Sisi Iman dan juga Cikgu Roslan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, Cikgu. Ya. Tadi kita dah tahu teknik GPS kan? Okay. Tapi tu sebelum tu Sisi nak ingatkan jugalah kepada anda semua kat rumah tu, kalau tak ada apa-apa urusan penting di luar, janganlah keluar rumah, kita stay at home je, okey? Kita jaga kita. Baiklah. Okey. Sisi nak ingatkan juga kepada adik-adik kita, kalau ada soalan boleh angkat tangan dan boleh unmute mic, okey? Dah ready ke belum kita nak buat latih tubi? Yes. Okey, ready ya? Kita buat latih tubi? Okey, cikgu. Silakan. Kita nak tengok latih tubi ni yang kita buat ni, kita nak guna teknik GPS. Wow. Maksudnya betul ke kita boleh dapat jawapan yang tepat guna teknik GPS? So kita tengok. Okey, so cikgu ada satu soalan. Okey, contoh soalan ini adalah soalan daripada bab 2 tingkatan 4 iaitu koordinasi badan. Alright, so cikgu dah sedaraikan kat sini iaitu langkah-langkah dia, perincian dia berkenaan dengan teknik GPS. Okey, kita ada satu soalan kat sini. Okey, Sisi nak tolongkan cikgu baca untuk soalan ini. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, seorang pesakit mengidap penyakit kencing manis. Yes. Apakah nama kelenjar endokrin yang gagal berfungsi? Ya. Okey, mengidap penyakit kencing manis, kelenjar endokrin yang gagal berfungsi. So kita ada 4 pilihan jawapan dan kita juga ada gambar rajah. Wow. Sebenarnya gambar rajah ini membantu. Dia sebagai petunjuk kita untuk kita dapat jawapan yang tepat. Okey, so kita tengok satu-satu bagaimana caranya untuk. Boleh, cikgu? Okey. Sorry. Okey.
Kita nantikan itu dia. So kita pergi pada pen cikgu nak pergi kepada pen sebenarnya. Kita nak buat satu-satu. Alright. So yang cikgu pertama nak menulis rupanya. cikgu tadi nak macam menulis. cikgu cari Nanti kalau apa tak kat situ, cikgu? tulis, nanti macam mana kita nak tahu teknik GPS ni okey ke tidak. Okey cikgu, silakan menulis. So kita tengok ya. Okey. Dia kata garis maklumat yang penting pada soalan. Sisi dah baca soalan tadi kan? Betul, cikgu. Okey. So kita garis maklumat penting. Apa maklumat penting dia? Penyakit kencing manis. Kan? Okey. Yang kedua, apa yang maklumat pentingnya? Okey, iaitu kelenjar endokrin. Berhenti kat situ ke? Sebab semua ini adalah kelenjar endokrin. So kita kena sambung lagi sikit. Yang gagal berfungsi. So maksudnya semua ni adalah kelenjar endokrin. Tapi salah satu ini yang menyebabkan penyakit kencing manis yang gagal berfungsi. Alright, okey. Nak jawab soalan ini, kita kena tahu dua. Iaitu yang pertama, kita kena tahu kedudukan kelenjar endokrin tu pada bahagian badan kita. Alright. Dan yang kedua, kita kena tahu fungsi. Fungsi kelenjar endokrin tadi ya. Okey. So kita pergi perincian yang kedua, kita tengok iaitu baca semua pilihan jawapan. Iaitu jawapan yang pertama adalah thyroid. Okey, jawapan yang kedua adrenal, yang ketiga iaitu C pankreas, D pituitary. Dah kita dah baca kan? Kita dah baca. Okey, sekarang ini kita nak potong dulu sebab kita nak kurangkan jawapan. Sebab dalam teknik GPS tadi cakap, kita akan potong mana jawapan yang salah. Yang salah. Yang salah. Okey, kita tengok pada gambar rajah. Kita nak tahu kedudukan. Sebenarnya kelenjar thyroid ni kat mana? Okey, kalau pelajar masih ingat, kelenjar thyroid berada pada bahagian leher. Lepas tu adrenal berada pada atas ginjal. Okey, manakala pankreas pula berada di bawah abdomen. Dan akhir sekali pituitary, itu berada di kawasan otak. Okey. Kan? Okey. So, agak-agaknya penyakit kencing manis ni dia melibatkan bahagian mana? Bahagian atas ke bawah? Tapi kan cikgu, kita tengok dari tadi kan anak-anak murid cikgu senyap je kan. Dia kan? Wah, tu. Okey, kita tanyalah dia, Wan Inul dah pergi mana tu? Yang ni mesti yang sabuk lari. Okey, Alamak, Alia lain boleh tak bantu ada. cikgu Alia. Okey, Alia. Alia boleh bantu cikgu. Yang mana agaknya yang tak berkaitan dengan penyakit kencing manis ni? Kelenjar mana, Alia? Yang tak berkaitan. Yang kita boleh potong awal-awal lagi ni. Pituitary. Pituitary. Okey, betul pituitary kita potong awal-awal. Cikgu. Dia berada kawasan di otak. Tidak berkaitan dengan penyakit kencing manis. Okey, ada lagi? Thyroid. Thyroid. Okey, thyroid. So kita dah tinggal lagi dua jawapan, betul? Kita tinggal lagi dua jawapan. Okey, iaitu jawapan B dengan jawapan C. Iaitu B adrenal dan C pankreas. So ni agak susah ni nak buat keputusan ni. Yang mana ni agaknya ni? Okey, kita tengok kedudukan dia pun dekat-dekat. Betul cikgu. Kalau saya memang keliru lah. Keliru dah. Okey, cikgu dah cakap tadi, kita juga kena tahu fungsi. Betul, cikgu. Okey, dah tahu kedudukan, kita kena tahu fungsi dia. Okey, fungsi dia kita tengok dekat sini adalah kelenjar adrenal ini adalah dikeluarkan sewaktu kita dalam kecemasan. Adakah kaitan dengan penyakit kencing manis? Okey. Dan manakala pankreas pula adalah merupakan iaitu sejenis kelenjar yang mengawal gula dalam darah kita. Glukosa. Glukos. Cikgu sebut tiga-tiga tu takut ada pelajar-pelajar di rumah rasa confuse. Apa agaknya? Gula, glukos, glukosa. Kan? Alright. So, okey. So agak-agaknya kalau berkait dengan gula-gula ni apa agaknya? Yang mana satu? Iaitu penyakit yang kelenjar pankreas. So kita boleh potong adrenal. So kita tinggal satu sahaja jawapannya adalah pankreas. So kita bulatkan, buat pilihan satu jawapan yang paling tepat. Okey, mudah tak? Mudah kan? Okey. So kita tinggal. Ini adalah satu
jawapan yang paling tepat untuk soalan ini. Okey, Sisi, boleh faham? Faham, cikgu. Alright, so- Nurisa, kenapa nampak macam tension je? Okey tak tu? Okey. Barulah dengar Alhamdulillah. suaranya. Boleh kan? Nanti cikgu nak minta nanti pelajar-pelajar cikgu pula yang buat untuk latih tubi ni ya. Okey, Kita cikgu. sama-sama buat. Boleh ya? Boleh ya Fikri? Boleh. Boleh, cikgu, tak ada masalah. Boleh. Okey. So, kita teruskan dengan slide yang berikutnya. Okey. Okey. Okey, itu dia. Kita dah tahu satu persatu perincian berkenaan dengan teknik GPS. Okey. So, kita nak tengok sebenarnya pelajar-pelajar di rumah ni rasa nak lagi faham, nak lagi tahu. So, cikgu akan sediakan untuk kamu iaitu langkah-langkah dalam teknik GPS ni. Okey, apa langkah-langkah dia? Okey, langkahnya cikgu ambil soalan lain ya. Okey, untuk memudahkan tak nak ambil soalan yang sama, kita ambil soalan yang berbeza. So, kita tengok apakah langkah untuk teknik GPS. Okey, kita pergi soalan yang berbeza. Iaitu contoh soalannya adalah soalan daripada bab 6 iaitu teknologi makanan dan penghasilan makanan. Ini adalah soalan daripada tingkatan 5. Alright. So kita ada satu soalan dan kita akan buat mengikut perincian langkah demi langkah. Langkah GPS. Yes. Yeah. Langkah demi langkah. Langkah. Tadi pilih dapat satu jawapan. Ini kita buat langkah demi langkah. Oh, okey cikgu. Okey. So kita tengok okey, langkah yang pertama sama juga macam perincian tadi iaitu baca soalan dengan tenang. Kita nak tengok tenang tak kalau kita baca soalan tersebut. Okey, Raja 1 menunjukkan sejenis minuman. Juga diberikan gambar raja. Alright. So, kaedah manakah yang patut digunakan untuk mengekalkan rasa nutrien bagi minuman itu? Cikgu. Soalan jawapan tu kita kasih anak murid baca ni cikgu. Boleh? Boleh. Okey, kalau Fikri boleh bacakan. Wah, tengok ada semangat ya dia nak. Okey, dia nak Fikri. bacakan. Okey, Fikri Fikri. cuba. Kejap aja cikgu. cikgu. Jawapannya, Cikgu, Baca baca jawapan. dulu. Baca dulu jawab pilihan jawapan yang ada. pilihan jawapannya. Pilihan jawapan yang ada kat situ A. Pengetinan, Ya. B. Penyejuk bekuan, Ya. C. Pendehidratan, Okey, dan C. D. Perpesturan. Perposturan. Mhm. Alright. Cikgu mungkin langkah demi langkah tu cikgu boleh praktikan bersama dengan Fikri. Ya. Mana agaknya yang dia kena gariskan. Okey. Aha. Okey, Fikri. Alright. So, kita gariskan perkataan atau kekunci petunjuk yang diberikan oleh soalan. Okey, apa yang kita nak gariskan, Fikri? Okey, yang pertama kita nak gariskan apa pada soalan itu? Kalau saya gariskan kata kunci Ya, kaedah. kata kunci daripada Minuman. daripada soalan dia. Apa dia? Sejenis Sejenis minuman. sejenis minuman. Sorry. Okey, kita Cikgu kena lupa tukar tadi pen nak dulu. tukar pada pen ya. Okey, cikgu. Iaitu sejenis Minuman. minuman. Okey, apa lagi? Iaitu kaedah Kaedah manakah? Okey. Lepas tu apa satu lagi? Iaitu yang patut mengekalkan digunakan. rasa dan Mengekalkan rasa. nutrien. Yes. Okey, so ini petunjuk dia. So kita dapat 3 petunjuk iaitu sejenis minuman, kaedah mengekalkan rasa dan nutrien. Alright. Okey, so cikgu nak pergi kepada yang kedua. Langkah yang kedua iaitu benda yang sama juga, soalan yang sama juga. Okey, cikgu tukarkan pada pen. Okey. Tengah mencari. Cikgu nak tukar. Okey. 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 Cikgu tukarkan pada pen, okey? Okey, 3. Langkah kedua. Okey, iaitu fahami arahan soalan. Arahan soalan nak apa? Iaitu dia nak Kaedah. kaedah. Bukan dia nak sejenis minuman. So kita pun dah tahu kan, tengok gambar raja tu kan. Agak-agak minuman tu minuman apa? Minuman saya nampak susu, Yes, cikgu. Tapi tak tahu betul. susu coklat ke, susu Ya. strawberry ke, susu So vanila Sisi suka ke. susu coklat tu kan? Saya suka semua susu. Semua susu. Okey, so kaedah dia nak kaedah. Betul ya Fikri? Dia nak kaedah Okey. Betul dia nak kaedah je. Okey, alright. Okey. Anda perlu tahu apa tugasan yang diberikan dan kaitkan arahan atau tugas soalan dengan kehidupan anda. Okey, ini yang kita tahu daripada gambar raja.
Okey, sebab susu itu semua orang kenal kan? Betul? Betul? Ada yang tak kenal susu dalam kotak dan tin. Semua kenal kan? Daripada lahir pun dah minum susu. Okey. So, kita pergi kepada langkah yang ketiga. Alright. Cari petunjuk jawapan yang betul. Kita nak cari petunjuk ni daripada jawapan yang betul. Okey, kita tengok daripada gambar rajah. Okey. Iaitu gambar rajah tadi, kita dah ulang tadi, ia adalah susu dalam kotak. Ada 3 kotak kan? Betul, cikgu. Alright. Okey, petunjuk yang boleh dikenal pasti daripada rajah, jadual, keterangan soalan dan pilihan jawapan. Ini yang kita nak kata, pilihan jawapan. Okey, untuk jawab soalan ini, kita kena tahu kaedah-kaedah ni. Pengetinan apa? Penyejuk bekuan apa? Okey, pendehidratan apa? Pemposyuran tu pun apa? Okey, sebab tu cikgu cakap kena baca untuk ni. Walaupun kita guna apa juga teknik, apa juga kaedah, mungkin untuk jawab soalan ini dengan cemerlang, tapi kita juga kena ada pengetahuan. Pengetahuan atau konten tu harus konten tu dikuasai kena kuat dulu, lah. cikgu. Kita kena baca, kena baca maklumat daripada buku teks tadi, baru kita ada konten dan kita ada maklumat tadi nak jawab. Baik. Alright. So, kita tengok daripada kena pasti daripada petunjuk tadi, iaitu kita ada gambaran berkenaan dengan susu dan jawapannya ada 4. Okey, kalaulah tengok daripada jawapan A tu, okey, kita pergi pada langkah keempat ya. Okey, langkah keempat, okey, kita dah mula nak menyingkirkan, kita nak potong pilihan jawapan yang salah. Okey, kita tengok jawapan yang pertamanya adalah pengetinan. Ini dalam kotak. Dalam kotak, cikgu. Siapa yang agak-agaknya nak jawab soalan cikgu ni? Yang mana kita nak potong dahulu? Kita Saya try dulu. Okey, Boleh. Fikri. Okey, Fikri. Kalau saya singkirkan jawapan pengetinan Okey, pengetinan yang pertama. dan kedua penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan. Okey, nak singkirkan pun kena ada sebab juga. Kena tahu reason dia apa. Betul, cikgu. Jangan nak main potong je. Kita rasa kita kata, oh ini tak cantik, tak sesuai nampak. So, kita pun potong. Tak, kita kena tahu juga apa kaedah yang tidak bersesuaian. Alright, so kita tinggal 2 jawapan dah, Fikri. Kita tinggal 2 Betul, jawapan. cikgu. Betul. Okey, so kita ada jawapan yang mendebarkan sekarang. Cikgu. Yang sekarang ni nak jawab ni, kita bagi adik Khaira lah. Okey, Khaira. Teringin juga nak dengar suara Khaira. Itu dia. Ya. Okey, okey. Khaira. Okey, kita tinggal 2 jawapan, Khaira. Jawapan Okey, yang mana satu pilihan Khaira untuk jawapan soalan ini? pemposturan. Ya. Okey, kenapa Khaira cakap pemposturan ni? Sebab? Sebab Cikgu dengar macam dia selak buku tu ya. Selak nota. Okey. Bagus. Sebabnya dia adalah berkaitan dengan apa? Susu. Dan dia dah bagi maklumat kat sini, iaitu mengekalkan rasa dan nutrien. Itu je. Itulah kaedah untuk mengekalkan rasa dan nutrien. Cikgu, betul cikgu. Saya dulu masa sekolah pun kalau cikgu tanya, kenapa? Terus rajin cikgu. So kita potong pendehidratan. Okey, sebab pendehidratan ini adalah satu proses untuk menyingkirkan air. So dalam ni ada air. Macam mana nak singkirkan air? Betul, cikgu. Alright. So jawapannya adalah pemposyuran. Itu dia. Buat satu pilihan jawapan yang tepat. Baiklah, cikgu. Okey, Itu rasanya je cikgu latih tubinya. Ada banyak Ada lagi lagi kat ya, cikgu? belakang. Ada. Okey. Alright. So, kita boleh teruskan dengan boleh, latih cikgu. tubi? Okey. So, ini bila kita dah dapat jawapan tadi, kita tandakan jawapannya adalah pemposyuran. Okey, cikgu nak, bila kita dah dapat jawapannya tadi, kita tandakan pilihan jawapan yang betul dalam kertas soalan. Okey, ada setengah murid-murid tanda dulu dalam kertas soalan. Okey, selepas habis jawab, baru dia masukkan, dia hitamkan pada borang jawapan. Kita nak, kalau boleh, berhati-hati sewaktu nak hitamkan pilihan jawapan pada borang jawapan. Takut apa?
Takut nanti tersalah tanda. tersalah cikgu. nombor. Ha-ha. Tersalah tanda. So, sebab tu cikgu masukkan semak nombor soalan mengikut nombor jawapan yang dihitamkan. Untuk mengelakkan daripada kita hitamkan jawapan yang Yang sama. salah. Yang sama pula. Yang salah, yang cikgu. salah. Biasalah kan? Okey, pastikan ia sama dengan kertas soalan tadi yang kita tanda dengan borang jawapan. Okey, so kita teruskan. Seterusnya, okey, strategi. Okey, boleh ya kita masuk strategi? Okey, kita Boleh. tengok sebenarnya dalam 50 soalan tadi. Okey, cikgu harap kamu boleh boleh dapat berkenaan dengan teknik GPS tadi, dah diaplikasikan pada Latitude. Okey. So boleh faham tentang apa teknik GPS tadi. So kita juga nak tahu untuk soalan ini kertas satu ni. Okey, sebab dia mengandungi 3 aras utama. Okey, strateginya adalah iaitu aras kesukarannya mudah, sederhana dan tinggi. Okey, berapa peratus soalan yang ada setiap aras ini? Okey, dan berapa jumlah soalannya? Okey, sini cikgu tinggalkan target berapa agaknya. Kalau murid-murid cikgu dekat dalam online sekarang ni agak-agak nak berapa kot? Kalau soalan aras kesukarannya mudah. Okey, peratus soalannya adalah 50%. Bayangkan 50 soalan, 50%-nya adalah mudah. So ada berapa? 25 soalan sahaja. Okey, banyak tu kan? Betul, cikgu. Banyak yang mudah. Okey, sederhana kita ada 30%, dan jumlah soalannya 15. Ya, betul. Dan tinggi 20%. Jumlah soalannya adalah 10 soalan. Okey, kalaulah sisi atau anak murid cikgu sekarang ni agak-agaknya nak target berapa agaknya kalau mudah nak dapat berapa? Nak dapat full mark? Nak dapat 25? Full mark. Nak dapat 25, nak dapat 15, nak dapat 10. Itulah Okey, dia. nak dapat juga totalnya adalah 50. Kita cuba juga. Kertas satu ni memang untuk membantu calon-calon kita kan, cikgu kan, untuk dapat markah. Sebab itu kita kena ada target lah berapa. Betul. Kalau kita main jawab dia, kita tahu 50 soalan, kita keluarkan 50 jawapan. Tapi kita tak tahu Betul, betul cikgu. ke jawapan kita nak 50 tu dapat. So kita kena ada target. Betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada, kita tengok apa sebenarnya soalan 50% soalan arah kesukaran mudah ni. Kita tengok iaitu 50% ini meliputi soalan pengetahuan. Baca je, boleh jawab. Kita ada konten. Sisi cakap tadi ada konten kan? Betul. Ada konten saja kita boleh jawab. Okey, 25 soalan dalam tu ada soalan fakta, istilah, ada kaedah, ada urutan, ada prinsip. Okey, cikgu ada nak tunjukkan kepada kamu berkenaan bagaimana contoh soalan fakta, soalan istilah. Tapi kita nak tunjukkan supaya pelajar-pelajar tahu ini adalah bentuk soalan dia. Okey, kita tengok ya. Okey, contoh ini soalan fakta, penyakit manakah yang disebabkan oleh virus? Itu dia. So ini adalah fakta ya. Kita kena tahu bahawa disebabkan oleh virus adalah penyakit-penyakit. Okey, so kita ada soalan berkenaan dengan soalan urutan. Okey, turut dia iaitu jawapannya pilihannya P, Q dan P, Q, R dan S. Okey, kita ada seterusnya adalah soalan berkenaan dengan prinsip. Okey, prinsip ini adalah kereta rentas untuk kapal selam. Okey, ini prinsip kita kena tahulah prinsip ya. Okey, kita tengok soalan yang berdasarkan arah kesukaran mudah, iaitu soalan pengetahuan. Okey, cikgu dah letak kat sini. Soalannya mudah. Okey, kita nak guna teknik GPS. Kita guna teknik GPS ya. Okey, iaitu soalannya adalah berkenaan dengan persamaan perkataan berikut menunjukkan satu tindak balas kimia. Iaitu terdiri daripada glukosa, okey, dimangkinkan oleh yeast akan menghasilkan etanol campur karbon dioksida. So, soalannya apakah nama tindak balas itu? Okey, guna teknik GPS. Okey, kita nak ringkaskan. Tadi dah kita buat satu-satu. Takkanlah nak buat satu-satu macam tu kan. Dalam pesta sempat pula. 1 minit 30 saat untuk satu soalan. Okey, so kita nak buat yang mana dulu? Kita nak potong yang mana dulu? Dah baca soalan tadi.
Okey, kita nak potong yang mana satu dulu? Iaitu yang pertama apa? Pempolimeran. Tidak ada kaitan dengan tindak balas kimia yang dinyatakan. Okey, yang kedua kita ada apa? Kita nak potong apa? Pendehidratan. Ya, pendehidratan. Dan kita tinggal lagi dua jawapan, iaitu C, penapaian, D, pengeksteran. Ini yang berdebar ni. Siapa? Alia boleh bagi jawapan dia? Apa jawapannya adalah? Penapaian. Penapaian. Sebab apa ada penapaian? Sebab apa? Ada yeast. Ada yeast. Cikgu nampak penapaian tu rasa macam nak makan tapai. Pagi-pagi Betul. ni. Betul. Kita makan tapai tu kita kena campur dengan yeast Boleh jadi tapai Okey, cikgu. So kita potong untuk pengesteran. Pengesteran ni adalah penghasilan minyak wangi. Dia bau dia wangi. Contohnya macam kalau kita tutup mata, okey, kita letak lemon kat depan hidung kita, dia ada bau kan? Kita tahu itu lemon walaupun kita tak tengok. Itu iaitu menghasilkan jenis bau. Itu kita panggil dia pengesteran. Okey. Alright. Baik, cikgu, seterusnya? Okey, seterusnya ya. Okey, seterusnya kita tengok aras kesukaran sederhana 30%. Okey, iaitu soalan bentuk kefahaman. Ada 15 soalan. Alright, soalannya bentuk terjemahan dan pentafsiran. Okey, kita tengok apa soalan bentuk terjemahan. Biasanya yang melibatkan iaitu jarak fokus, kanta, iaitu di mana kita kena tentukan kedudukan image ataupun objek pada jawapan yang dinyatakanlah. Okey, kita bagi contoh soalan pentafsiran. Okey, ini soalan yang cikgu rasa memang kalau pelajar boleh tafsirkan memang menarik Alright, iaitu seorang pelajar ditugaskan untuk menghasilkan etanol, tetapi dia telah kehabisan larutan gula. Alright, antara berikut yang manakah paling sesuai menggantikan larutan gula? Agak-agaknya yang mana boleh ganti larutan gula tu? Jawapan ada 4 pilihan jawapan. Saya pasti, cikgu. Anak murid cikgu mesti tahu jawapannya Yes. apa. Mari kita tanya mereka. Okey, yang mana satu agaknya? Okey, kita nak potong yang mana dulu? Timun. 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 Cili. 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 Kalau nak ganti larutan gula, kita pakai cili. Okey. Jadi apa pula kan? Okey, C, tebas terung. Alright, dan kita dapat jawapannya apa? Nanas. Itu dia, cikgu. Sebab tu kita nak potong pun kita kena tahu sebab dan kita kena tahu apa tentang kaedah ke, teknik ke, bahan ke. Kita tak boleh potong-potong macam tu. Kita juga kena ada buat bacaan, ada pengetahuan. Okey. Alright, kita teruskan. Dengan seterusnya adalah ini satu contoh soalan, okey, iaitu berkenaan dengan bab yang kelima, nutrisi peluang makanan daripada tingkatan 5. Okey, kalau pelajar-pelajar, kalau seorang pengiraan ni dia takut sangat. Ya, cikgu boleh nampak nombor je semua macam nombor kan. Cikgu yakin pelajar-pelajar cikgu macam mana? Okey. Okey dia bersemangat, dia kata okey. Ya, betul, cikgu. Okey. So, kita tengok ada satu soalan ni, arah kesukarannya adalah sederhana. Dia hanya boleh faham tentang soalan tadi, dia dah boleh jawab. Okey, biasanya soalan dalam kertas satu ni, soalan pengiraannya tak sukar, tak susah pun. Cuma kalau kita tahu darab, operasinya hanya darab. Darab bahagi tambah. Tolak jarang jumpa. Jarang jumpa. So biasanya ada darab, bahagi dan tambah. Kalau ingat nak rumus pun dah diberi. Rumus pun dah diberi. Cuma masukkan sahaja nilai-nilai tadi. Dah dapat jawapan. Mudah betul. Okey, cikgu. Alright, mudah betul Alright. So kalau tengok pada soalan ini, kita hanya dapat kita faham saja, kita dapat darabkan nilai berapakah yang dikendaki oleh Ali, iaitu mengambil 150 gram telur. Okey, yang telurnya nilai kalorinya adalah 6.12. So kita darab je lah 150. Okey, 150 gram. Alright, manakala yang diambil oleh Ali juga iaitu 150 gram roti darab dengan nilai kalorinya adalah 10.12. Darab dengan 150 gram. Okey. Alright, dan susu 200 gram. Okey, iaitu darab dengan 200 gram. Okey. Dan ingat,
kita gariskan pada soalan tadi nak Jumlah nilai kalori. kalori. Apa maksud jumlah? Kita kena Tambah semua. Ya, tambah semua. Okey, darab tambah. Pastinya ada. Kita nampak juga adik Alia kita memegang kalkulator Ya. ya. Walaupun di Okey. bawah sebenarnya akak boleh nampak dia. Itu Okey. dia. So jawapan yang paling tepat apa? Itu kalau kita tambah semua ni kita akan dapat apa? Jawapan dia D. Jawapan dia D. Nak bulat macam mana ni? Lepas ke tidak ni? Itu Okey. dia, jawapannya So D. jawapannya adalah D, iaitu 2980 kilojoule. Okey cikgu ada lebih kurang dalam 10 minit lagi cikgu. Wah, Nak 10 kongsikan lagi minit ni. lagi. Okey. Ada soalan lain ke Okey, cikgu? ada satu soalan ini. Okey, cikgu akan pergi kepada soalan pada aras tinggi. Okey. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ni. Agak-agaknya student kita nak belajar soalan aras tinggi ni kan. Betul cikgu. Saya nampak warna merah tu macam Uish. wah, takut ni. Dia Aras praktikal. tinggi tingkat 18. So praktikal kita kena aplikasikan soalan ni dalam kehidupan kita Okey, soalan aplikasi iaitu kita ada 10 soalan daripada 50 soalan. So mudah tadi kita ada 25 soalan. Ya. Kita ada 20 soalan 15 soalan daripada sederhana dan kita ada 10 soalan daripada aras tinggi. Okey, kita tengok satu soalan aras tinggi. Okey. Ini. Okey, iaitu bab ketiga keturunan dan variasi daripada tingkatan 4. Kalau pelajar-pelajar, murid-murid semua di rumah, jangan takut dengan bab ni. Okey, sebab biasanya bab ni kalau keluar bab ni semua dah rasa agak sukar nak jawab, tapi sebenarnya walaupun dia aras tinggi agak mudah nak jawab. Okey, kita guna teknik GPS. Okey cikgu. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, Raja 5 menunjukkan kacukan antara dua pokok bunga berwarna ungu dan bunga berwarna kuning. Alright, okey. Kita tahu dalam bab ini dia ada satu subtopiknya ataupun tajuk kecilnya berkenaan dengan kacukan monohybrid. Okey, yang diasaskan oleh Gregor Mendel. Okey. So, kita tengok kat sini dia kacukkan untuk fenotip induknya adalah berwarna ungu dan berwarna kuning. Agak-agaknya kalau warna ni kalau campur dua tu jadi warna apa agaknya? Jadi warna apa adik? Jadi warna ungu jadi warna kuning kan? Ini bukan nak campur warna. Kita kacukkan. Padahal tak ada jawapan cikgu. Warna apa? Kacukkan saja ya. Okey, so kita boleh jawapannya adalah anaknya 50% ungu dan 50% kuning. Betul. Okey. So, jika P mewakili gen dominan bagi bunga ungu, okey. So kita gariskan gen dominan. Okey. Okey, kacukan antara dua pokok tadi. Okey, dan bunga ungu dan P kecil. Okey, tadi ni P besar. Ni P besar dan ini adalah P kecil. Alright, mewakili gen resesif. Okey, bagi bunga kuning. Apakah genotip yang kedua-dua induk tersebut? Okey, so sekarang ni jawapan dia P besar, P kecil lah ni. Dan sebab dia dah cakap tadi, P tadi mewakili bunga ungu dan bunga kuning. Okey? Alright. So, seterusnya kita tengok pada jawapannya. Iaitu jawapannya kita ada 4 pilihan juga. Iaitu A, B, C dan D. Alright. So, kita kena tahu apa berkenaan dengan gen dominan. Dan kita kena tahu apa berkenaan dengan gen resesif. Kita kena tahulah, kena bacalah. Okey, so gen dominan ini adalah sifat pewarisan yang menonjol. Manakala gen resesif pula adalah sifat yang tidak menonjol. Nama pun tengok perwakilannya pun pada P yang kecil. Betul cikgu. Dominan pula pada P besar. Menonjol. Alright. So, kita tengok kat sini apabila dia cakap 50% berwarna ungu, okey, 50%-nya adalah gen dominan yang menonjol dan 50%-nya adalah kuning, iaitu gen resesif yang tidak menonjol. Okey, mungkin murid-murid cikgu yang nak cuba untuk soalan ini. Okey, silakan. Siapa nak cuba angkat tangan? Okey, siapa nak cuba angkat tangan?
Okey, Wan, boleh Wan? Wan Ainul. Okey ke adik? Tu. Okey. Kau angkat tangan. Okey. So, okey, kita guna teknik GPS. Wan nak buang yang mana dahulu? Okey, yang mana kita boleh buang dahulu, Wan? Oh, Wan okey. Ha. Tak dengar. Yang A. Ha? Yang A dulu cikgu dia Oh, kata. A. Okey, dia nak potong A dulu. Okey. Okey. Right. So, ada seterusnya. Kita nak potong 2 pilihan jawapan. Yang B. B. Okey. So, kita ada 2 pilihan jawapan sekarang. Iaitu C dan D. Alright. So, kita perlu tahu apa itu C dan apa itu jawapan untuk D. Okey. Untuk C, okey, kita ada gen dominant. Okey. Untuk bunga ungu dan kita ada gen resesif untuk bunga kuning. Manakala jawapan untuk D, kita ada kedua-duanya adalah gen dominant. So dia nak salah satu kan? Satu untuk dominan, satu resesif. Betul. So kalau D tu dua-duanya dominan. So kita dah boleh buang D. So apakah jawapannya? Jawapan dia C, cikgu. Jawapannya C. Jawapan dia. Okey. Cikgu kalau tanya selesai. anak murid cikgu semua tahu tu jawapan dia C. Tapi Sisi tengok tadi, Sisi tengok pipi tu rasa macam pipi. Lagu TikTok tengok. Okey. Tak jadi lah. Kau Okey. nak so Sisi jawab kan? Ini adalah soalan yang boleh dikatakan aras tinggi kerana murid-murid kena betul-betul faham dan kena aplikasikan dengan apa dia tahu berkenaan dengan soalan tersebut. Okey. Itu dia. Jadi, Alright. cikgu kita dah selesai. Okey, kita dah selesai lah itu B. So, kita pergi kepada, ingat sedikit. Cikgu nak maklumkan. Okey, jangan menukar jawapan awal anda, melainkan anda pasti satu lagi pilihan jawapan adalah betul. Okey. Buat dah nak tukar dah awal-awal. Tapi masih lagi belum ada jawapan. So, kena pastikan jawapan tadi kita dah ada. Yang baru, yang betul, yang tepat, baru kita tukar. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih atas perkongsian cikgu. Tapi kita akan bersama dengan cikgu juga pada jam yang ketiga. Sebentar saja lagi. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik kita. Terima kasih kepada banyak-banyak. semua. All the best for your SPM. Okay, study well. Alright. Baiklah, dah selesai pun untuk jam yang pertama bersama dengan Sisi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan Sisi iaitu Akmal. Katanya Akmal ni dah dapat nama manja, orang semua panggil Abang Akmal Encem. Encem. Jadi akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana dalam Road to Success SPM 2020. Diucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2020 yang akan menduduki peperiksaan pada 20 Februari nanti. Khasnya kepada anak anda Amira Akila binti Omar dan rakan-rakannya yang berada di sekolah Tun Fatimah. Semoga anak-anak anda sekalian diberi kesihatan dan dipermudahkan urusan dan berjaya mendapat keputusan yang cemerlang.